أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah temukan kita pada Jumaat yang bahagia ini. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini khutbah bertajuk berkaitan dengan memelihara agama. Sebelum pergi kepada perbincangan khutbah yang menjurus kepada pemeliharaan agama, perlulah juga kita melihat kepada pada asasnya ataupun pada awalnya. Pemeliharaan agama dia bermula daripada diri kita. Ada orang dia nampak pelihara agama ni bermula pada orang lain, ataupun cukuplah pelihara agama ni untuk orang lain. Tetapi tidak sebegitu, sedangkan Allah perintahkan kita bermula dengan pelihara diri kita dulu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman. Allah mulakan dengan perkataan beriman. Kemudian Allah kata, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Maksudnya dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita yang kita ni beragama Islam, yang duduk dalam suasana Islam, yang sepatutnya memelihara agama pada diri kita dulu. Bermula dengan diri kita dulu. Kemudian pergilah kepada step seterusnya, iaitu keluarga. Untuk apa kita pelihara? Untuk supaya kita terselamat daripada azab seksa neraka. Kerana yang menjadi bahan bakar kepada api neraka ini adalah daripada manusia dan juga batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Daripada kalangan manusia dan batu akan menjadi bahan bakar. Kalau kita nak bakar sampah ke, ataupun kita nak bakar sesuatu ke, dia ada pemula tu kan. Jadi kita ni menjadi pemula tu, menjadi bahan bakar. Kemudian penjaganya iaitu malaikat-malaikat yang kasar. Yang mana Allah sebut
malaikatun ghiladun syidad, yang akan menjaga neraka ni ialah di kalangan malaikat-malaikat yang syidad. Nanti kita tengok makna syidad ni, iaitu kuat. La ya'sunallah, mereka ini adalah, iaitu malaikat ini adalah golongan yang tidak akan melawan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan lawan dan mereka akan buat apa sahaja yang Allah perintahkan. Maka tuan-tuan, kalau kita melihat Allah ni maha kasih sayang kepada hamba dia. Kalaulah dia memberikan perintah, pastilah perintah Allah ini dia membawa kepada kebaikan. Dia akan beri manfaat. Dia akan menyelamatkan manusia. Perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah adalah untuk supaya manusia berjaga-jaga. Mana mungkin Allah bagi satu perintah yang membawa keburukan kepada kita, dan mana mungkin larangan Allah itu akan membawa sebaliknya. Pastilah ada kebaikan yang tersembunyi ataupun kebaikan yang Allah mahukan kita ada dalam kebaikan itu. Dan jika dia memberikan larangan, pastilah itu merupakan keburukan dan berbahaya. Kalau Allah sebut, ini terlarang, ini dilarang, ini haram, ini sekian dan sekian, pastilah benda itu sebenarnya berbahaya. Maka sepatutnya manusia sentiasa memperhatikan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah tuan-tuan, apabila melihat kepada agama, pastilah ataupun mestilah kita mulakan dulu pada diri kita sebelum kita pergi kepada yang lain. Kerana tuan-tuan, di sana apabila kita membicarakan agama, yang dia nampak ayat Quran, ayat hadis apabila dibacakan, maka yang dia nampak, oh, teguran Allah ini untuk dia, untuk orang ini. Tapi dia tak nampak untuk dia. Dia tak nampak untuk diri kita. Satu hari saya menguruskan satu program usrah, dan waktu itu ditugaskan untuk seseorang menyampaikan tajuk bab menghormati jiran tetangga. Jadi bila bermulanya hadis itu, dibacakan hadis, dibacakan ayat Quran, ketika nak mensyarahkan dia, ketika nak membincangkan, apa yang dia sebut ialah kejahatan-kejahatan jiran ke atas dia. Sedangkan hadis itu menceritakan apakah tanggungjawab kita kepada jiran. Maka tuan-tuan, yang kita lihat ni apa? Apabila baca ayat Quran, baca ayat hadis, yang kita nampak ialah apa yang patut kita buat dekat orang. Ataupun benda tu dihukumkan ke atas dia, bukan di atas kita. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Kalau kita berfikiran begini, ini sangatlah memberi bahaya dan tidak beri manfaat yang baik. Maka kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kita ni, diri kita ni selalu sangat nakkan orang tu berada dalam kebaikan, maka kita mengajak dia kepada kebaikan. Atamuruna an-nasa bil birri, mengajak orang kepada kebaikan. Tapi wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupakan diri kamu. Kita tegur anak kan, abang jangan isap rokok bang. Tapi kita isap rokok. Bang jangan mulut celupah bang, kita mulut celupah. Kita menegur orang, tetapi pada diri kita tidak mengaplikasikan. Kerana agama ini bukan sekadar lantang dengan mulut menasihati orang, tetapi tunduk kepada Allah dengan nasihat yang diberikan.
Kalau tidak tuan-tuan, kita terkena satu sumpahan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Saf. Apa Allah kata? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosa orang yang mengatakan sesuatu yang dia tak buat. Maksudnya apa? Dia tegur orang, menasihati orang, jangan mulut celupa, jangan mengaibkan orang, jangan kafirkan orang, jangan menganiaya orang, jangan pukul orang, tapi dia buat kerja tu. Maka agama itu, dia melihat dari sudut apa? Pada orang lain. Apa yang patut orang lain buat. Tetapi dia tidak melihat kepada apa yang patut saya buat. Dia menasihati orang, jangan rasuah, jangan maki hamun orang, jangan aibkan orang. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak. Tapi kerja itu dia yang buat. Dia menasihati orang. Jangan pukul anak, jangan menzalimi isteri. Tetapi dia membuat perkara tersebut. Maka kerana itulah tuan-tuan, memelihara agama, dia patutnya bermula daripada diri kita. Bukannya hanya melihat kepada apa yang patut orang buat. Bukan sebegitu apa yang difahami selama ini berkaitan dengan agama. Kerana apa tuan-tuan? Sebab yang nak masuk syurga ni bukan orang lain, kita. Syarat masuk syurga apa? Dia beriman. Bagaimana bentuk keimanan? Dia kena tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman ni bukan hanya menasihati orang, tetapi juga menasihati diri kita sendiri. Kan? Kerana itulah tuan-tuan, sangat liar hati kita ni, kadang-kadang menegur orang tetapi lupa pula pada diri kita. Saya teringat satu hadis yang Nabi sebut, as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Semua orang maklum solat itu tiang agama. Maka sebahagian fuqaha dan ulama dia menambahkan, barang siapa yang pelihara agama, maka dia telah membina agama. Barang siapa yang pelihara solat, maka dia telah membina agama. Barang siapa yang tinggal solat, faman tarakaha faqad hadama din. Siapa yang tinggal solat, maka telah meruntuhkan agama. Maksud dekat sini, orang yang solat dan tinggal solat, bukanlah bermaksud solat itu telah membina agama seluruhnya. Tetapi yang dimaksudkan ialah orang yang menjaga solat, dia telah menjaga agama dalam diri dia. Begitu juga orang yang tinggal solat, mereka telah meruntuhkan agama dalam diri dia. Kalau kita tengok sudut pemeliharaan agama yang kita fahami sekarang ni ialah cukuplah kita jaga solat. Buat jahat tak apa. Yang penting solat jaga. Kerana dia fahami agama itu hanya menjaga solat. Agama itu hanya terkumpul pada solat. Tetapi dia tak merasakan menguruskan kekeluargaan itu juga merupakan agama. Menguruskan kerjaya daripada penyelewengan, ketirisan, kecurangan juga merupakan agama. Menguruskan hubungan dengan manusia daripada dianiaya, difitnah, dihukum, dibunuh, dipukul, itu juga agama. Tetapi yang dia nampak agama ni apa? Cukuplah jaga solat, buat jahat tak apa. Yang penting solat jaga. Maka tuan-tuan, bukankah ada ayat Quran yang Allah sebut berkaitan dengan orang yang solat ni? Sampai apa Allah kata? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sifat solat itu sepatut-patutnya mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetapi tuan-tuan bayangkan, solat tapi tak dapat tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Bukan kerana solat tadi, tetapi kerana hati kita. Menjadikan solat itu sebagai hanya sekadar satu SOP peraturan kehidupan yang perlu ditunaikan,
bukan dengan menghayati sifat solat itu supaya untuk mencegah perbuatan manusia daripada kejahatan. Maka kadang-kadang kita tengok lepas solat boleh lagi maki orang. Lepas solat boleh lagi buka aib orang. Maka kita kata solat juga kadang-kadang menjadi sekadar memenuhi sahaja. Bukannya menjadi satu apa orang kata semangat untuk meninggalkan kesilapan dan kejahatan. Maka tuan-tuan, pelihara agama ini hendaklah bermula daripada diri kita. Daripada kita mengatakan sesuatu tentang agama kepada orang, kita kata awak stoplah buat ni, awak stoplah buat ni, kita stop dulu buat benda tu, kejahatan-kejahatan itu. Kan? Supaya itulah yang Allah mahukan daripada agama. Kerana itulah Nabi sebut, kalau nak tengok min husnil mar'il Islam, daripada kebaikan, kesempurnaan, kecantikan seorang Muslim adalah apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Itu baru perkataan yang tidak bermanfaat. Bayangkan kalau dosa-dosa, lagilah lebih utama patut ditinggalkan. Maka saya rasa tuan-tuan, tajuk khutbah pada hari ini memelihara agama, dia mestilah bermula daripada diri kita. Cegahlah daripada diri kita dan ikutlah apa yang Allah suruh dengan semampunya, dengan sekuatnya. Datang ujian pun kita terus taat pada Allah, datang kenikmatan pun terus taat pada Allah, dan seterusnya kepada keluarga dan terus kepada masyarakat dan agama. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. أشهد أشهد
Allah. La
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukurillah. Tuan-tuan, saya mohon sedikit masa untuk membuat pengumuman. Alhamdulillah, syukurillah. Yang pertamanya berkenaan kenderaan jenazah. Alhamdulillah, kos untuk convert ataupun ubah suai daripada kenderaan peribadi kepada kenderaan jenazah, jumlah keseluruhannya ialah 28,250 dan ianya telah disumbang oleh keluarga hamba Allah sepenuhnya dan tidak menggunakan duit simpanan Surau Haji Maksum. Dan yang keduanya, pihak surau telah menandatangani surat perjanjian jual beli dengan pemilik kenderaan Wellfire. Alhamdulillah, dan seterusnya pihak surau akan menguruskan untuk tuntutan sumbangan kepada Lembaga Zakat Selangor sebanyak RM50,000 dan setelah dapat duit tersebut, maka akan dibayar kepada pemilik kenderaan Wellfire. Itu berkenaan kenderaan jenazah yang mana akan diserahkan kepada pihak surau pada 16 hari bulan Disember. Satu lagi sejarah, insya-Allah, yang meninggal sebelum 16 maka naiklah kenderaan lama, lepas 16 naik Wellfire, insya-Allah. Tak tahulah siapa, mungkin saya kot. Dan yang keduanya berkenaan aktiviti mini carnival yang akan dianjurkan oleh usaha wanita Surau Haji Maksum. Banyak aktiviti, di antaranya ialah pertandingan kerem, pertandingan azan, pertandingan buat cukis untuk kanak-kanak, seperti mana yang telah diwawarkan dalam grup WhatsApp. Jadi masih ada kekosongan untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan tarikh program tersebut adalah pada 17 Disember. 16 terima jenazah, 17 mini carnival. Dan itulah aktiviti akhir Surau Haji Maksum bagi tahun 2023. Dan untuk berkenaan pembangunan, alhamdulillah, syukurillah, pembangunan yang terakhir juga iaitu membuat awning fasa 3 untuk dapur dan juga tempat meletak kenderaan jenazah dan tempat makanlah malam Jumaat, malam tadi dah digunakan dah. Jadi alhamdulillah menggunakan sepenuhnya duit yang telah disumbangkan di dalam akaun. Sebab kita tak buka wakaf. Jadi kalau macam tak nak sumbang boleh teruskan aja ya. Sebab kita dah susut sikit dah kewangan. Jadi alhamdulillah semuanya dah siap. Cuma ada beberapa yang belum siap seperti wiring dan sebagainya. InsyaAllah akan terus diusahakan. Ya tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang memberi sumbangan dan memudahkan pengurusan Surau Haji Maksum. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan pada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Pimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Tanggungjawab Memelihara Agama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tanggungjawab memelihara agama merupakan sesuatu kewajipan atau tugas seseorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Menurut Imam Asy-Syatibi, maksud menjaga agama adalah memperkasakan rukun-rukun agama Islam serta hukum hakamnya yang ada. Tanggungjawab ini mencakupi beberapa aspek penting, termasuklah dalam hal kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan, undang-undang, ekonomi, yakni muamalah, sosial dan sebagainya. Ini kerana Hifzuddin merupakan konsep memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Ia selari dengan prinsip maqasid syariah yang dianjurkan oleh Islam dengan keutamaan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda bagi menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat. Kejayaan hidup di dunia merupakan jambatan menuju akhirat yang kekal abadi. Kebahagiaan di dunia merupakan asas lahirnya generasi yang bertakwa, mewarisi kecemerlangan umat manusiawi. Namun begitu,
Anugerah ini tidak diberikan kepada mereka yang sentiasa mengabaikan syariat dan agama Allah. Muslimin sekalian, bagi kita yang mengaku Islam, apakah tanggungjawab kita menjaga agama? Menjaga agama merupakan suatu tanggungjawab yang besar, bukan hanya sekadar dengan kata-kata dan ucapan yang berdegar-degar, namun ia memerlukan komitmen dan tindakan yang lebih jitu. Agama perlu dipelihara agar kekal utuh dan diamalkan sepanjang masa dan zaman. Umat Islam perlu bangkit istiqamah melakukan beberapa perkara agar agama terus dijulang dan dimartabatkan. Antaranya, yang pertama, menjunjung perintah dan amalan yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan yakin dan menjadikan akidah sebagai satu pegangan yang diyakini dan muktamad berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sekiranya kita menolak dua sumber asas itu, maka lahirlah kepercayaan dan keyakinan amalan, pemikiran, serta ideologi dan falsafah moden tentang kehidupan di dunia dan kehidupan selepas mati yang bertentangan dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini dapat dilihat, terdapat pelbagai aspek penyebab berlakunya penyelewengan akidah umat yang boleh membawa kepada kekufuran, kejahilan, menggunakan akal secara mutlak, kecenderungan kepada dunia dan mengenepikan agama dalam mencari pengaruh dan pengikut adalah faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Impak dan kesannya sangat besar dan berbahaya kepada agama dan umat jika ianya dibiarkan terus berlaku dan gagal dikekang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Kedua, memperkasakan pentadbiran dan pelaksanaan hukum syarak. Ini bermakna umat Islam mesti mengangkat, menghormati dan mengukuhkan hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi pengembangan, pemahaman, penerimaan, implementasi prinsip-prinsip syariat dalam segala bidang, termasuk dalam bidang hukum hakam, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa langkah proaktif dapat dilakukan demi memartabatkan syariat Islam dengan memperkasakan undang-undang dan institusi keagamaan demi memartabatkan agama dan umat Islam. Di samping itu, pengemaskinian enactment dan sistem tadbir urus perundangan Islam bagi memastikan amalannya kekal relevan dilaksanakan pada setiap masa dan zaman. Ini kerana penetapan dan pengukuhan hukum syariat bermatlamatkan menyeru manusia berada di bawah lindungan hukum yang adil dan saksama. Oleh itu, mengambil hukum berdasarkan kepada hawa nafsu dan keinginan manusia semata-mata tanpa petunjuk wahyu adalah ditolak oleh Islam. Hakikat dan faktanya, pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh akan memberi naungan dan keadilan serta keselamatan kepada umat Islam dan bukan Islam. Secara tidak langsung, melalui pemerkasaan syariah, masyarakat mendapat manfaat daripada program dan aktiviti bersifat rohani dan keagamaan. Ketiga, komitmen dan usaha untuk menyebarluaskan syiar Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan untuk memelihara agama Islam dari sebarang bentuk pengubahan dan memelihara agamanya dengan syiar-syiar yang ditonjolkan kepada umat Islam. Ia amalan yang diwarisi oleh umat semenjak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ke hari ini secara praktikal. Hakikatnya, syiar Islam perlu dizahirkan dan disebarkan di mana sahaja kita berada. Terdapat hikmah dan pengajaran dalam menyebarkan syiar Islam
agar kebenarannya dapat dizahirkan dan diamalkan oleh masyarakat. Di samping itu, dalam memperkembangkan syiar Islam, kita perlu menunjukkan sikap tasamuh, yakni toleransi antara penganut agama lain bagi mengelakkan sebarang konflik dengan menghayati roh ajaran Al-Quran dalam menjalinkan hubungan dengan golongan bukan Islam. Antaranya, melaksanakan keadilan dan menunaikan janji serta menjamin perlindungan dan keamanan kepada mereka. Keempat, perintah agar saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Usaha dan tanggungjawab mengajak kepada melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu tugas dan amanah yang sangat besar. Ia tidak mampu untuk dilaksanakan secara individu. Sebaliknya, ia menjadi tanggungjawab bersama. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan syarak, iaitu memelihara agama, akal, nyawa, harta dan keturunan, mencegah kemungkaran, kemudaratan dan menghalang kemaksiatan daripada berlaku dalam masyarakat adalah suatu tuntutan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Kelima, bagi merealisasikan agama Islam dipelihara daripada ancaman dalaman maupun luaran, tuntut dan kajilah ilmu agama dan mempertahankannya daripada diperkotak-katikkan. Jangan sesekali kita menjadi seperti lalang, goyah, tidak berprinsip apabila menyatakan kebenaran wahyu dan hal-hal yang melibatkan kesucian dan kemuliaan agama. Dalam satu hadis, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita tentang kelalaian sebahagian umat hari ini yang pasti akan mengikuti jejak orang-orang terdahulu dari umat lain. Hadis mengenai hal ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi hujr dabbil lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahuda wan nasara. Qala faman. Dan pasti kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak dan sejengkal demi sejengkal, hingga kalaupun mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, pasti akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Di samping itu, mimbar ingin mengingatkan
Tanggungjawab memelihara agama melibatkan semua umat Islam tanpa terkecuali. Namun ia perlu diuruskan dengan bijaksana dan berhikmah. Begitu juga, tanggungjawab ini memerlukan kepada pelbagai pendekatan dakwah moden dan semasa bagi menyeru umat kembali kepada agama secara menyeluruh. Ini dapat dilihat melalui kerjasama pelbagai pihak dalam usaha memberi pemahaman dan kesedaran kepada sesuatu isu dan persoalan dalam agama yang dibangkitkan dalam masyarakat agar dapat diselesaikan secara tuntas dan efektif. Kadang-kala isu dilihat remeh namun memberi impak yang besar kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Sebagai umat yang cintakan agama, kita perlu berusaha memperbaiki pendekatan dakwah dan hubungan sesama manusia agar agama Islam dicintai, dijunjung dan dipelihara sepanjang zaman. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya ialah: pertama, tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan atau tugas seseorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Kedua, umat Islam hendaklah memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Ketiga, Allah memerintahkan agar kita saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku agama Islam yang betul, lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Surah Al-An'am ayat 153. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi aini inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi biqayatikas samadaniyah. Jalalatal malikanal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayat wat taufiq was sihhata was salamata mink liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin war ra'id wal bilad wa balik maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami pada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikan ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka antallah alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alaika bil yahudil mu'tadin alladzina qatalu ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma alaika bihim fa innahum la yu'jizunaka. Allahumma shattit syamlahum wa farik jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana saja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihanilah mereka. Pulangkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami, kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jam'ahum wa syatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salid alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab. Izimhum a'da'al muslimin wansurna alaihim
Allahumma ya dafi'al bala idfa'ana hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihani bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Lurus, rapatkan saf, penuhkan saf-saf di hadapan dahulu. Pastikan jangan ada ruang-ruang yang kosong di depan. Dan pastikan tumit-tumit luar tuan-tuan semua lurus antara satu sama lain, kerana lurus tu salah satu kesempurnaan dalam solat. Masih lagi ada berlaku pergerakan, sila segera bergerak ke hadapan untuk memberi ruang kepada mereka yang berada di luar, insya-Allah. So, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة فضيلة وبعثه مقام محمود علينا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا. السماوات المسلم شرك إن الصلاة ونسكي ومحياي لا شريك له بذلك أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا مع ذلك من الشاهدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى وبارك كما باركت في العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات من شر المسيح الدجال
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. سبحان الله وحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله من على كل حال بكل حال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، 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 الله أكبر. الله أكبر كبير سبحان الله وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول الله لنا ومنكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.